Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ustazah Asma Nabihah binti Abdul Rahman, pensyarah penyelaras kursus PMK 3052 bagi program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP Semester 3 2022 akan berkongsikan tentang pelan pembelajaran bermakna dalam pelaksanaan Kapasiti Pedagogi Pendidikan Bermakna KPPB yang telah kami laksanakan di peringkat IPG Kampus Tun Hussein On. Sebanyak 4 kursus terlibat untuk dilaksanakan secara interdisiplinari dalam kumpulan KPPB ini iaitu PMK 3052, EDUP 3053, PMK 3033 dan PIMK 3043. Tuan-tuan dan puan-puan, langkah pertama yang kami lakukan adalah proses mencari persamaan atau perkaitan kandungan di dalam HPK. Kami merungkai standard untuk kejelasan pensyarah dengan mengenal pasti pengetahuan atau konsep, kemahiran dan perkembangan pembelajaran. Kami menggunakan template merungkai standard yang telah diberi seperti yang ditunjukkan di paparan. Tuan-tuan dan perempuan, pada peringkat pertama ini, kami telah bertindak untuk merungkai standard kursus mengikut format yang telah disediakan oleh pihak IPG untuk kejelasan para pensyarah. Dan ini ialah contoh hasil pembelajaran atau CLO kursus-kursus terlibat. Melalui proses rungkaian standard kursus tersebut, kami dapat mengenal pasti hasil CLO setiap kursus yang sesuai untuk dikaitkan atau digabungkan bersama dalam dalam kumpulan KPPB ini. Proses rungkaian standard untuk kejelasan pensyarah selanjutnya ialah mengenal pasti aspek pengetahuan setiap kursus. Contohnya, untuk PIMK 3052, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pengetahuan. Begitu juga yang lain seperti yang dipaparkan. Proses seterusnya ialah mengenal pasti kemahiran-kemahiran yang diharapkan akan diperoleh daripada kursus-kursus terlibat. Bagi kursus PMK 3052 contohnya, kemahiran yang ada di sini ialah menjelaskan, mengaplikasikan, menilai dan mempersembah. Begitu juga dengan kemahiran bagi kursus yang lain seperti yang dipaparkan. Dan terakhir, mengenal pasti perkembangan pembelajaran. Dalam perkembangan pembelajaran, kami mencari hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan subjek masing-masing. Pencetus proses perrealisasian merangkai ini dicerna oleh barisan kepimpinan IPG KTHO. Tunjang utama proses ini ialah Dr. Masita Muhammad Yusof, pengarah IPG KTHO yang menyokong penuh KPPB melalui PLC yang dijalankan. Di mana di dalam PLC ini, setiap mata pelajaran akan membentang hasil merungkai masing-masing, kemudian cadangan tawaran kursus yang boleh dirangkai dilaksanakan. Berikut pula adalah pemilihan yang telah dibuat terhadap hasil pembelajaran yang sesuai disepadukan. Untuk HPK 3052, HPK 1, HPK 3 dan HPK 4. Seterusnya, murid dan pembelajaran HPK 3 dan HPK 4. Pengajian akidah HPK 4 dan pengajian sirah HPK 3. Setelah memilih HPK terlibat, kami menjalankan PLC fasa 2 pada 23 hingga 24 Januari 2022 di mana draft merangkai dibentangkan dan proses menentukan the big idea dan essential questions dijalankan. Perbincangan pelan pembelajaran dan garis masa pentadsiran juga ditentukan di dalam PLC ini. Berikut adalah gambar Raja Venn yang menggambarkan rumusan perkaitan antara kursus-kursus yang berjaya dirangkaikan dan dikaitkan secara langsung di bawah kumpulan KPPB ini. Anchor bagi kumpulan ini ialah kursus PMK 3052. Antara perkara yang terpenting adalah backward design. Di sini kita membina big idea dan essential questions. The big idea kami ialah seni pendidik mudaris, murabi, muadib dan mursyid tonggak kemenjadian murid. Soalan penting untuk KPPB ini ialah kemenjadian murid berlaku apabila murid melalui proses pembelajaran dan pentadsiran bermakna dalam pencarian ilmu dan kemahiran untuk kehidupan. Huraikan persediaan anda sebagai bakal guru yang kritis, kreatif dan inovatif dalam amalan pengajaran anda kelak. Subjek yang terlibat untuk soalan ini ialah subjek murid dan pembelajaran juga seni dalam pendidikan.
Kemudian soalan kedua, bagaimanakah nilai 4M dan kepelbagaian jenis seni kreatif dalam zaman kepimpinan Rasulullah SAW dapat disesuaikan dengan amalan pedagogi masa kini dalam pengajaran pendidikan Islam di Malaysia? Subjek yang terlibat untuk soalan ini ialah subjek seni dalam pendidikan, sirah dan murid dan pembelajaran. Seterusnya, bagaimanakah anda dapat mengenal pasti pelanggaran akidah telah berlaku dalam pengkaryaan dan seni persembahan kreatif, muzik, seni visual dan pergerakan? Subjek yang terlibat ialah akidah dan seni dalam pendidikan. Seterusnya, bagaimanakah anda boleh membentuk murid yang cerdik dan celik akidah berdasarkan nilai keislaman sebenar dalam penghayatan seni mengikut panduan serta sunnah Rasulullah? Subjek yang terlibat ialah sirah, murid dan pelajaran dan seni dalam pendidikan. Langkah seterusnya adalah proses merangkai pentafsiran. Dalam proses ini, kami merangkai titik persamaan, kandungan dan urutan kemahiran berfikir. Kami akan menyemak rumusan pentafsiran dalam setiap MK, keluarkan jenis pentafsiran, contohnya dalam KPPB ini, pentafsiran yang kami keluarkan ialah penulisan akademik, pembentangan dan penghasilan produk. Dan terakhir, kami susun peringkat kemahiran kognitif daripada C1 hingga C6 mengikut tugasan yang hendak dihasilkan. Di paparan adalah petikan dari soalan tugasan kerja kursus PMK 3052 yang menunjukkan secara jelas diletakkan pernyataan mengenai penggabungan tugasan untuk KPPB. Ini adalah perkaitan antara tugasan dan tugasan. Tugasan pertama adalah penulisan akademik, di mana ianya melibatkan 3 subjek, murid dan pembelajaran, subjek seni dan pendidikan dan subjek akidah. CLO-nya adalah menganalisis teori pembelajaran dan model pengajaran dan implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Ini EDUP, membentangkan perancangan aktiviti pengajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan strategi dan kaedah pengajaran masa kini. C6, ini EDUP juga, membincangkan isu-isu penerimaan akidah dalam kehidupan melalui pembentangan. C4, ini akidah. Seterusnya, menjelaskan teori pembelajaran, konsep asas dan elemen seni dalam pendidikan dalam proses PDP melalui rujukan sumber terkini. C5, ini dalam seni dalam pendidikan. Seterusnya adalah tugasan pembentangan. Yang terlibat adalah 3 juga, iaitu akidah, sirah dan murid dan pembelajaran. Pertama, menghubung kait kepimpinan Rasulullah SAW dengan profesion keguruan. Ini sirah, membincangkan isu-isu penerimaan akidah dalam kehidupan melalui pembentangan. Ini akidah, membentangkan perancangan aktiviti PDP menggunakan pendekatan strategi dan kaedah pengajaran masa kini. Ini EDUP. Seterusnya, laporan reflektif. Ini hanya melibatkan satu, iaitu seni dan pendidikan. CLO-nya adalah menilai aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan dalam perkhususan pendidikan Islam secara bertulis C5. Dan terakhir adalah penghasilan kit persembahan, mempersembahkan aktiviti seni pendidikan dan persembahan bagi pendidikan Islam sekolah rendah C6. Sinopsis hasil pentafsiran tadi. Pada akhir pentafsiran berterusan semua kursus, pelajar dapat mempersembahkan satu persembahan pentas, satu aktiviti PDP pendidikan Islam yang menggabung jalinkan semua kemahiran elemen seni visual, muzik dan pergerakan kreatif berdasarkan konsep serta prinsip teori pembelajaran dan model pengajaran yang telah dipelajari dalam kursus EDUP 3033 dan PMK 3052. Hasil maklum balas pembentangan berkaitan pendekatan, kaedah dan strategi pedagogi masa kini di dalam EDUP 3033 dan isu berkaitan pelanggaran akidah yang mungkin timbul dalam PDPC PMK 3043 yang akan dilaksanakan serta hujah profesional keguruan di zaman Rasulullah SAW PMK 3033 ditulis di dalam laporan reflektif PMK 3052. Seterusnya, cadangan penambahbaikan dan pengebuahsuaian tersebut pelajar dapat membina kit persembahan untuk digunakan dalam persembahan akhir nanti. Langkah 3 adalah proses
Okey. Seterusnya, secara berkumpulan untuk tugasan 1, untuk penulisan akademik akan dilakukan secara berkumpulan. Soalan tugasannya ialah rancang satu aktiviti PDP Pendidikan Islam yang mengintegrasikan elemen seni visual dan pergerakan kreatif mengikut amalan pedagogi masa kini dan analisis serta nilai teori pembelajaran dan model pengajaran yang berkaitan. Seterusnya, anda dikehendaki menganalisis isu-isu penyelewengan dan pelanggaran akidah yang mungkin berlaku dalam proses PDP tersebut. Okey, ini berkait dengan 3 mata pelajaran tadi. Seterusnya, soalan tugasan 2, pembentangan. Soalannya adalah bentangkan aktiviti PDP seni dalam pendidikan Islam yang telah anda rancang dengan membuat penyesuaian pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran masa kini. Bentangkan isu-isu penyelewengan akidah yang mungkin berlaku dalam elemen seni muzik, visual dan pergerakan kreatif dengan mengulas contoh-contoh aktiviti seni pendidikan di zaman Rasulullah SAW. Ini ada 3 juga. Okey, sirah, akidah dan IDUP. Seterusnya, tugasan 3 adalah laporan reflektif. Anda dikehendaki menilai aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan kreatif dalam pendidikan Islam seperti yang telah anda rancang dan bentangkan dalam tugasan 2. Okey, dalam tugasan 2 dia pembentangan IDUP 3033, PMK 3033 dan PMK 3043. Laporan reflektif anda juga perlu menghuraikan cadangan penambahbaikan hasil pembentangan tersebut untuk anda membina kit persembahan yang sesuai yang akan anda gunakan dalam satu persembahan pentas dalam tugasan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah tugasan 4. Pelajar perlu membina kit persembahan secara individu mengikut 3 elemen seni visual, muzik dan pergerakan kreatif yang sesuai digunakan dalam pendidikan Islam. Seterusnya, mempersembahkan kit yang telah dibina dalam satu persembahan pentas untuk PDP Pendidikan Islam secara berkumpulan. Yang keempat, membina garis masa pelaksanaan pentadsiran. Disebabkan ianya melibatkan 4 kursus, agak rumit untuk merancang. Okey, tapi ianya boleh dan perlu disiapkan satu demi satu. Okey, mula-mula adalah penyusunan akademik, habis penyusunan akademik mereka akan membuat pembentangan. Kemudian daripada pembentangan, daripada komen-komen pensyarah dalam pembentangan akan dibuat laporan reflektif. Daripada laporan reflektif akan membina kit dan mempersembahkannya. Langkah 5, merancang aktiviti tutorial ikut tahap kemahiran kognitif sehingga tugasan terhasil. Kami rancang aktiviti tutorial. Okay, ini antara rancangan-rancangan kami. Okay, dalam penyusunan akademik, apa yang kami nak buat supaya mereka akhirnya nanti akan dapat menulis tugasan 1 iaitu ulasan kritis PMK 3052. Pelajar dapat menulis penyusunan akademik 1000 patah perkataan mengenai teori berkaitan dengan seni dalam pendidikan. Langkah 6, menyemak pelan pembelajaran, iaitu pelaksanaan KPB dan nilai kemenjadian pelajar. Untuk UU, kami merancang TBI dan EQ untuk membantu pelajar mendapatkan ilmu. Okay, antara yang pelajar buat, okay, di mana pelajar akan diagihkan secara kumpulan berdasarkan aras, kebolehan dan minat, bersoal jawab tentang TBI. Lepas tu perbincangan kumpulan, seterusnya merumuskan pemahaman awal berkaitan tajuk. Dan mereka akan menjawab entrance survey. Seterusnya H, hook and hold. Okay, di mana kami akan cuba buat satu aktiviti yang dapat menarik minat dan perhatian serta iktizam mendalami TBI melalui provokasi EQ. Antaranya, aktiviti pelajar adalah perbincangan, sumbang saran, membuat lakaran, rangka kerja awal, pembentangan, soal jawab, membuat kesimpulan. Seterusnya E, experience, equip. Okay. Di mana di sini pelajar akan aktiviti akan dapat membantu pelajar meneroka memahami idea. Okay. Kami akan buat perbincangan, penetapan gerak kerja, proses setiap kumpulan iaitu dari segi perancangan, strategi dan kaedah, soal jawab, pencarian maklumat berdasarkan pelbagai sumber. Okay. Dan seterusnya
akan dapat membuat penyelesaian akademik. Seterusnya R, reflect, revisit, revise dan rethink. Okay, pelajar akan buat perbincangan, membuat refleksi, tinjau semula, akan semak supaya proses berfikir tu dan berfikir tentang sebarang kemungkinan terhadap pengetahuan dan kemahiran supaya penghasilan produk lebih mantap, kreatif dan inovatif. E, express dengan engage. Pelajar akan menggunakan untuk menilai kerja mereka dengan buat perbincangan, perancangan, pentaksiran hasil projek. Seterusnya. T, dalam. Pelajar akan buat perbincangan, merancang, membina kit persembahan dan tugasan 4 dan meletakkan keperluan pembelajaran setiap ahli dari sumber, contoh, bahan, peralatan, kemudahan, kewangan, kepakaran dan sebagainya. O, organize. Pelajar boleh mengurus, membuat lakaran daripada mula, merancang, membuat lakaran, membina instrumen, melaksanakan showcase. Kompetensi pembelajaran 6C sama je dengan yang lain saya rasa. Kat sini semuanya adalah pemanfaatan digital. Pelajar akan menggunakan Google untuk mencari maklumat dan menapis maklumat itu sendiri. Pelajar yang paling saya perasan contoh di bahagian kewarganegaraan. Pelajar bukan sahaja memahami nilai dan pandangan global yang pelbagai. Pelajar menggunakan kefahaman tentang akidah dalam konteks yang berbeza. Di Malaysia kita ada pelbagai agama. Jadi bila melibatkan akidah, pelajar akan cari apa masalah akidah dalam seni. Dan waktu itu baru kita perasan yang banyak perkara yang bukan melanggar akidah tapi pelajar selama tak perasan. Contohnya bila dia cakap seni tu dia cakap lagu, lagu yang digunakan, lagu yang melalaikan tak sampai merosakkan akidah. Jadi dia kena fahamlah. Masyarakat setempat, kita ni masyarakat setempat ada banyak lagu yang kita guna kan, tapi dia tak sampai melanggar akidah. Yang lain sama. Seterusnya model pembelajaran murid ni. Dalam model pembelajaran ini terdapat 3 perkara yang berkaitan lah. Aspirasi, belajar cara belajar, perhubungan. Dalam aspirasi pelajar membangunkan harga diri, berbangga. Lepas tu dalam perhubungan belajar sama mereka, belajar dengan yang berlainan kelas. Lepas tu rujuk pula guru sebenar ketika PBS. Lepas tu pelajar cari pensyarah yang mengajar dan pensyarah yang tidak mengajar. Mereka akan merujuk semuanya. Dan kita meraihkan. Seterusnya belajar cara belajar, pembelajaran berpusatkan pelajar, perbincangan kumpulan. Model KPPB, model reka bentuk pembelajaran. Dalam amalan pedagogi, kita akan mereka bentuk tugasan pembelajaran yang mendalam melibatkan kemahiran berfikir dan tahap kerumitan sesuatu tu. Kita akan menggunakan strategi scaffolding dan pembelajaran terarahkan diri. Kedua dia rakan pembelajaran berperanan sebagai penggerak, pendorong pembelajaran. Menggunakan proses kerjasama yang jelas dan langkah-langkah untuk mencapai kejayaan. Pelajar akan merujuk banyak sumber. Ada pelajar sampai merujuk ibu bapa yang guru, yang menjadi guru. Ada pelajar mencari carian internet untuk dapatkan RPH, macam mana nak tulis RPH. Sedangkan mereka baru di tahun 1. Jadi memang ramai. Dan akhirnya mereka kena cari rakan pembelajaran yang betul, iaitu pensyarah. Kena menilai apa yang mereka dapatlah. Seterusnya ketiga adalah persekitaran pembelajaran. Pelajar membina iklim dan budaya pembelajaran pada bila-bila masa di mana sahaja dan melibatkan mana-mana murid. Contohnya perbincangan dalam grup secara maya. Terakhir adalah memanfaatkan kemudahan digital, menyediakan mod yang fleksibel selaras dengan pembelajaran individu dan kumpulan.
Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Semoga ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan kasiran.